Dia cuma prosedural saja. Tetapi yang dalam kanun keseksaan, dia adalah substantif. Dia menceritakan tentang apa hukuman itu. Gitu. Kita pun berbahas lah. Saya berbahas kanun keseksaan, sahabat-sahabat lain berbahas SOSM. Tapi dia mesti dibaca sekali. Nak faham dia kena baca sekali. Baik. Nombor satu, bila kita kata security offences ini, kita melihat di sana ada beberapa persoalan yang tidak diselesaikan. Dulu kita kata kuasa menteri tak ada. Dulu kuasa menteri yang tanda tangan 2 tahun kena. Tak payah pergi mahkamah, tak payah apa-apa. Lah, boleh pergi mahkamah, kena pergi mahkamah. Tapi tuan-tuan, walaupun didakwa di mahkamah, kuasa menteri masih ada dengan cara apa? Iaitu bukti ataupun evidence yang dianggap sebagai maklumat sensitif tidak boleh dibawa ke dalam mahkamah untuk perbicaraan, melainkan dengan kelulusan menteri juga. Benar apa? Ya? Dia kata dulu menteri kita dah buang kuasa dia. Dia tak boleh dah nak tanda tangan 2 tahun penjara. Bagus. Itu yang kita betul. Hampa lambat faham. Tapi bila dia tukar dengan yang baru, apa berlaku? Yang berlaku ialah menteri menetapkan maklumat sensitif tidak boleh dibawa dalam mahkamah. Apa beza? Dulu menteri tanda tangan 2 tahun. Nah, dia tak tanda tangan. Tetapi tuan-tuan, kalau kita nak dakwa orang, apakah asas satu penghakiman? Apa asas satu penghakiman? Bukan bukti kan? Al-bayyinatu ala man idda'a. Dalam kaedah Islam, siapa yang mendakwa mesti ada bukti. Wal yaminu ala man ankar. Siapa yang mengingkari, dia bersumpah dan dia kena mendatangkan bukti yang sebaliknya, membatalkan ataupun mendakwaan bukti itu. Tapi apa yang berlaku di dalam SOSM yang baru ini, ibu-ibu sekalian, kuasa untuk nak tetapkan sama ada bukti ini dianggap sensitif, maka di situ menteri kata tak boleh. Macam mana kita nak pertahan kalau tak ada bukti? Akhirnya dia prejudis kepada yang dituduh. Katalah saya didakwa, saya ada satu bukti yang apa kamu kata kat saya ni, saya ada bukti bahawa kerajaan buat begini. Tapi bila menteri tengok, ini bahaya ni kalau bawa ke mahkamah. Bukan bahaya negara, bahaya dia lah. Inilah Allah tuan. Dia bukan kira bahaya negara, dia kira bahaya dia. This is the problem. Kalau dia kata tak boleh bawa, dia bubuh sensitif. Habis saya nak dakwa, saya nak pertahan dakwaan tu apa? Tak ada. Satu. Yang kedua, kita kata 2 tahun kan, kena. Dalam kes seorang itu didakwa di bawah security offences ini, iaitu kesalahan keselamatan, kalaupun dibawa ke mahkamah tetapi tak boleh didakwa, tak boleh dikenakan hukuman dan dia tak bersalah kerana tak cukup bukti kan, acquitted, maknanya dibebaskan. Tetapi di dalam rang undang-undang ini menyebut pendakwa raya boleh dengan lisan merayu, dan sehingga proses rayuan beres, maka yang dituduh tetap kena tahan. Kalau ada bukti aku kat satu perbicaraan, aku tak salah, lepaslah aku. Kalau you nak rayu mana-mana kes biasa, you kena buat keluar evidence baru. You must come up with new evidence yang mempertikaikan keputusan. Dulu aku ada satu bukti baru, aku nak rayu semula. Baru hakim tengok, boleh ke tak boleh. Kalau hakim kata ini serupa aja hampa punya bukti, tak payah habis tutup kes, sudah. Tapi dalam kes SOSM ini, walaupun dibebas kerana gagal membukti kesalahan orang ni, pihak pendakwa raya mereka kena dakwaan itu atas apa? Bukan atas ISA. Dakwaan itu bukan atas ISA dan terus-terus saja. Dakwaan itu bukan atas ISA. Dakwaan itu
seperti yang ada dalam kanun keseksaan, apa dia? Memerangi yang di-Pertuan Agong. Boleh dibawa. Kenapa perlu yang? Baik. Jadi kita menyatakan kuasa menteri telah diambil melalui maklumat sensitif yang ditetapkan. Penahanan berterusan berlaku walaupun didapati tidak bersalah sehingga beres proses rayuan. Apakah ini kita merasakan ia satu yang cukup masih tidak membela erti keadilan? Yang ketiga, mengapa kita menentang security offences ini? Why are we against the security offences? Bagi ruang kepada yang baru main ini. Silakan duduk.